Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam page Wan Alwi Data Wizard dan juga Nadi Duit. InsyaAllah kita sambung kembali siri keusahawanan yang kita bicarakan sebelum ini. InsyaAllah hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana nak memulakan suatu perniagaan siri yang pertama. So kalau netizen ataupun pendengar melihat bahawa siri keusahawanan ini yang kita telah buat beberapa hari yang lalu memberikan satu manfaat kepada para usahawan, bakal usahawan, kita bolehlah like dan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan dia bermanfaat pada kita semua dalam kita memahami dunia keusahawan yang terlalu luas. Ya, apa yang kita bicarakan ini berdasarkan pandangan-pandangan daripada sifu-sifu bisnes yang berkaitan dengan keusahawanan. Ini adalah satu pandangan asas yang mana kita boleh ambil kalau kita bersetuju ataupun kita boleh tambah baik berdasarkan aktiviti yang ada pada seorang usahawan ni. Perangai dia adalah dia mengambil ilmu, dia tengok mana sesuai dengan bisnesnya, dia boleh ambil dan dia boleh modify menjadi satu bisnes yang sesuai dengan dirinya. Teori ini dia ambil dan dimasukkan dalam bisnes yang sesuai. Kita tak boleh kata ta'asu ambil begitu saja, kita sekadar melihat teorinya dan juga kita mempraktiskan berdasarkan pada situasi semasa yang kita ada. Okey. Dalam ni kita akan bicarakan 11 dulu dan esok kita akan sambung lagi beberapa mengikut apa yang telah pun dikumpulkan untuk kita kata apa? Bagi kata panduan dan tip untuk kita kan. Okey. Kita masukkan yang 11 yang pertama, bagaimana kita memulakan perniagaan secara asasnya kan. Pertamanya adalah dikatakan mencari peluang. Maknanya bagi seorang usahawan baru ataupun kita dah usahawan lama nak masuk pada bisnes baru, pertamanya kita ni kena jenis yang suka tengok peluang. Apa peluang? Peluangnya ialah kita tengok pada masalah-masalah masyarakat yang kita mahu selesaikan dan kita mahu offer servis, produk kan, tentu dapat ada harganya kan, tapi kita offer dan kita tahu bahawa apa yang kita letakkan itu memberikan manfaat yang sangat bagus pada orang-orang yang memerlukannya kan. Itu kerana kita mencari peluang. Peluang ni banyak kan, zaman pandemik pun ada peluang-peluang dia kita kena cari, walaupun bisnes kita kalau siapa buat bisnes kita merasakan sangat tertekan sekarang ni kan, dengan kos yang semakin bertambah kan, pendapatan kita pun mana dalam keadaan pasaran yang kata berhati-hati untuk membeli atau menggunakan servis ini. Kita kena tengok ada pasaran yang untuk B40, ada pasaran M40, ada pasaran T20 kan. Kita tengok kedudukan bisnes dan produk kita duduk kat mana. So apabila kita mencari peluang ni, tengok apakah masalah yang ada di luar sana yang kita boleh selesaikan dan kita nampak bahawa apa yang kita nak bagi ni ada sambutan daripada masyarakat. Yang keduanya lah kena pasti pasaran anda. Yang pertama tadi mencari peluang, yang kedua kena pasti pasaran anda. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, bahawa kita tengoklah pasaran kita pasaran apa, pasaran B40 ataupun pasaran M40 ataupun pasaran T20. Tengok kekuatan yang ada pada kita lah. Yang seterusnya adalah kenali produk dan servis anda. Kita kena tahu sangat tentang produk kita, kena faham betul-betul. Juga kita kena tahu tentang servis kita dan kena faham betul-betul. Bukan kita saja, kita bermaksudnya kita dan juga tim kita lah. Kalau kita ada pekerja dengan pekerja kita pun dia kena tahu, dia kena faham. Malah dia kena menghayati tentang produk dan servis yang kita buat, supaya dalam keadaan yang maknanya customer tidaklah melekat dengan kita saja kan. Customer melekat pada kehebatan produk, pada tim, pada branding yang kita buat, pada budaya syarikat yang kita bina. Dan seterusnya ialah mengkaji, nombor 4, mengkaji industri yang anda ceburi. Ini pun satu benda penting juga, sebab setiap industri dia ada game dia, dia ada permainan dia, dia ada padang dia, dia ada peraturan dia, dia ada orang kata apa, sesuatu yang kelebihan padanya, dia ada cabaran dia tersendiri. Maknanya kita kalau nak masuk dalam satu industri itu, kita kena banyak juga belajar, banyak meneroka, banyak berbincang, banyak memahati dengan orang-orang yang dah lama dalam industri supaya kita faham. Bagi kita tidak masuk terkapar-kapar itu kan. Maka itulah orang kata apa, kena faham, kenal industri yang kita ceburi. Dan seterusnya, nombor 5, dapatkan pengalaman industri. Maknanya kita kena berbaiklah dengan otak-otak, dengan orang yang kita kenal kan. Tanya soalan kan, nak tanya soalan tu kena bina hubungan trust dulu, repo dulu, hubungan trust dulu kan. Memerhati, membaca, itu semua benda yang kita tak boleh lari lah bagi seorang usahawan kan. Jangan kita melekatkan diri kita dengan operasi semata-mata. Kita sebagai usahawan kena masuk bidang teknikal, bidang taktikal, dan juga bidang strategi.
Dan seterusnya nombor 6 ialah membuat pengiraan tentang kos. Ya, betul. Ya, ini kita kena cek betul-betul. Zaman sekarang ni banyak orang terlepas pandang pada kos-kos yang tersembunyi kan. Apabila berlakunya kos tersembunyi ni, dia akan menarik keuntungan tu. Keuntung ni bukan kita nak hidup mewah, tapi untung ni pada peringkat awal untuk kita survive. Untuk kita boleh survive setahun, 2 tahun, 3 tahun kan. Itu. Sebab itulah menjadi usahawan ni bukan nak letakkan bahawa mesti hidup mewah tu, bukan. Yang dia datang kemudian, yang pada awalnya adalah survivekan bisnes dulu, sesuaikan bisnes dengan pasaran dan kehendak semasa lah. Itu yang keenam. Yang ketujuh ialah membuat kajian mengenai undang-undang dan isu praktikal. Betul, dalam kehidupan bisnes ini, sama ada bisnes produk atau bisnes praktikal, bisnes services, kita kena fahami undang-undang. Banyak undang-undang kena tahu. Utamanya kita kena faham undang-undang yang berkaitan dengan pekerja, undang KSP, undang Perkeso kan. Kita juga kena faham undang-undang berkaitan dengan pencukaian LHDN. Kita kena faham undang-undang berkaitan dengan PBT, pihak berkuasa tempatan yang kita nak buka permis. Kita kena faham undang-undang agensi yang kita berkaitan kan. Kalau tadika ada agensinya, kalau taska ada agensinya, kalau permis ada agensinya kan. Kalau produk apa kita nak masuk tu, mungkin kita berkaitan dengan custom. Jadi itu benda-benda yang kita kena tengok, kita kena faham, maknanya kita kena study jugalah berkaitan dengan undang-undang dan juga isu-isu praktikal. Kadang industri kita nampak cantik kat luar kan. Cuba masuk, selam, tengok apa yang kita faham. Ada isu-isu praktikal yang kita kena fahami, yang kita kadang terlepas pandang sebab kadang semangat kita nak buat bisnes ni, kadang kita lupa yang benda-benda lain. Terusnya ialah membangun kemahiran pengusaha anda. Betul. Dalam kehidupan kita, nombor 8 ni kita kena jaga. Dalam buat bisnes, jangan fokus pada operasi semata-mata. Kita ada lagi banyak cabaran yang lain. Kita kena fokus, jangan sale marketing. Kita kena fokus kepada keuangan, kita nak fokus pada perakaunan, pada human resource, pada pengurusan file lah, pengurusan pejabat lah, pengurusan berkaitan yang di belakang-belakang tu. Supaya buat benda ni memang, sebab tu lah dalam bisnes jangan kita tak duduk seorang penat. Kita kena ada team, juga kena ada lah network kita yang boleh membantu kita memberikan pandangan, input supaya apa? Sebab dalam bisnes ni banyak kemahiran yang kita kena pelajari. Dan seterusnya membina pelan perniagaan. Dalam kita buat bisnes, kita kena ada pelan perniagaan, kita kena buat merancang, kita kena ada business model canvas, kan yang udah kenal kan business model canvas, BMC tu. Tapi itu asas. Lepas tu kita kena ada pelan kita sendiri, perkembangan macam mana tu kena pergi tengok jugalah, kena ada roadmap kita, kena ada kata blueprint kita, itu kena dibuat, sentiasa dilihat. Sebab benda itu adalah cabaran sebenarnya bagi seorang usahawan yang perlu kita jagalah. Daftar syarikat dan akaun semasa. Apabila kita berbisnes, kita daftarlah syarikat sama ada kita sebagai entiti perniagaan, enterprise ataupun sendian berhad sebagai entiti syarikat ataupun PLT. Kena belajarlah enterprise tu apa, PLT tu apa, sendian berhad tu apa. Tengok kemampuan kita. Tengok keadaan bisnes kita, tengok keadaan pasaran kita, apa kita nak buat. Yang ke-11, yang akhirnya adalah mulakan apa yang ada di tangan. Maknanya, jangan banyak meminjam dulu. Jangan pastikan, mulakan dengan apa di tangan dulu. Pastikan kita ada kekuatan keuangan. Barulah kita mampu untuk kita pergi ke seterusnya. Meminjam ni boleh dengan syarat kita dah ada kekuatan untuk membayarnya. Kita tidak hidup dalam dunia berhutang dan tak mampu untuk membayar. Okey, kita jumpa lagi akan datang, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam page Wan Alwi dalam Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah kita akan bersama dan terusnya akan masuk pada siri yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan semua usahawan kita akan lebih ketenangan, keamanan dalam menghadapi pandemik 19 ini dan juga dalam menghadapi MCO 3.0 yang mungkin ada banyak perubahan-perubahan yang berlaku yang kita kena bersedia dengan isu-isu semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.